Jadi tuan-tuan dan puan, sejarah bukanlah satu subjek. Sejarah bukanlah satu mata pelajaran semata-mata yang mana pada hari ini dalam kalangan anak muda dilihat sebagai satu perkara yang menjadi trauma. Bila sebut sejarah, trauma. Bila sebut sejarah, salin nota. Bila sebut sejarah, entah ke mana naratif sejarah yang kita nak bawa dan nak faham. Jadi sejarah yang sebenarnya yang saya bawa, yang saya cuba tampilkan pada masyarakat, lebih-lebih lagi pada anak-anak muda hari ini, adalah lebih kepada kesedaran. Bukanlah menambah ilmu pengetahuan sejarah semata-mata. Jadi sejarah ini kita nak bawa naratif kesedaran, nak bawa naratif supaya kita ada perubahan pada jiwa, pada kefahaman, pada mentaliti, bahawa sejarah ini adalah salah satu cara untuk bangsa ini kembali bangkit, mencintai agama, bangsa dan juga tanah air. Jadi tuan-tuan dan puan yang saya sangat kasihi, sejarah Kesultanan Melayu Melaka sebenarnya adalah satu sejarah yang sangat luar biasa. Bukanlah satu sejarah yang dilihat satu perkara yang enteng, bukan perkara yang biasa-biasa. Tetapi sejarah Kesultanan Melayu Melaka adalah zaman kemuncak kegemilangan bangsa Melayu ini. Dan bila kita bercerita bangsa Melayu, bukan kita nak resis perkauman dan sebagainya, tidak. Tetapi kita hanya ingin menjejak bangsa yang sedang kehilangan jati diri, kehilangan bangsanya, kehilangan pengenalan dirinya, untuk dibawa kembali bahawa bangsa inilah bangsa yang gemilang pada satu masa dulu. Hari ini kita sudah kehilangan jati diri kita. Kenapa kita hilang? Kerana kita tidak tahu nak gali, nak cari kunci kepada jati diri tersebut. Bila ada jati diri, percayalah tuan-tuan dan puan, bangsa ini akan kembali berdaulat dan akan ada haibah ketuanan Melayu itu. Dan bila kita ada ketuanan Melayu, bukan satu alasan ataupun tiket untuk kita menindas bangsa lain, tidak. Sebab pada zaman Kesultanan Melayu Melaka ada 83 bangsa, 83 bahasa yang datang ke Melaka menjalankan urus niaga, perdagangan antarabangsa, tak lain dan tak bukan mengamalkan konsep keterbukaan. Sebab itulah bangsa Melayu menjadi bangsa antarabangsa. Bahasa Melayu menjadi bahasa antarabangsa kerana kita mengamalkan sifat keterbukaan dan kita yang menjadi ketua dalam apa jua urusan. Tetapi pada hari ini tuan-tuan dan puan tengok apa yang sedang berlaku pada diri kita. Bahkan pada bangsa kita sendiri pun menafikan, meragui akan kehebatan bangsa Melayu ini. Percayalah, jika tuan-tuan dan puan tahu hakikat kehebatan bangsa Melayu ini, lebih-lebih lagi anak muda yang sedang datang di pesta buku ini, percayalah potensi sebenar tuan-tuan dan puan akan terserlah satu persatu sesuai dengan keturunan tuan-tuan dan puan sejak daripada nenek moyang yang terdahulu. Pada hari ini kita sudah buta mata kita, buta mata, buta jiwa, dan kita gagal untuk mencari potensi sebenar yang ada pada diri kita. Kita berada di mana-mana pentas, tapi kita membawa mesej yang sama, iaitu menguatkan, membalikkan balik kekuatan kita untuk kenal potensi diri kita, jati diri kita, untuk barulah kita boleh menzahirkan segala jenis potensi. Kita tengok abang-abang kita, ayah-ayah kita ni dapat berkarya apabila mereka mengenali jati dirinya, mengenali potensinya, dan dapat persembahkan dan menyampaikan mesej yang benar, yang dapat menemukan hakikat apakah kehebatan bangsa kita satu ketika dulu dan hari ini kita nak mengembalikan. Seperti mana yang disebut oleh saudara Izzuddin, bahawa kita bukan nak bangkitkan bangsa ni resis. Sebab saya sendiri bercakap tentang tu, tapi kita yakin bangsa Melayu merupakan bangsa teras,
bangsa utama dalam membawa negara Malaysia itu. Sebab itulah bangsa ini harus diperkuatkan, diperkukuhkan, diperkenalkan balik jati dirinya. Kalau tak kenal maka tak cinta, kata orang. Saya ingat lagi 2008 di sinilah saya bermula sebagai seorang penulis. Background saya sebagai penulis akhir zaman, membongkar misteri Dajjal, bercara tentang eskatologi akhir zaman, sampai orang kenal saya. Kalau kata Khalid Nurani Ma'arif, ini Dajjal. Sebab saya melakukan pengkajian secara saintifik, menemukan hakikat siapakah Dajjal yang hari ini merupakan, hari ini kita bertembung macam-macam krisis. Inilah saya tampil ke pentas bersama dengan saudara Izzuddin. Dia bicara tentang sejarah, saya bicara tentang realiti semasa, bagaimana kita nak berdepan dengan suasana yang tidak tentu ini. Ini kita bukan bicara tentang akhir zaman, nak menakutkan, memberi ketakutan, fear, fobia, paranoid dan sebagainya, tak. Tapi kita berpijak di bumi nyata supaya sama-sama kita bersedia untuk menghadapi 2, 3 tahun, 4 tahun, 10 tahun ke hadapan dengan kita mengembalikan balik kekuatan kita, iaitu potensi insan kita, insaniah kita, ahsanu takwim kita, bahawa manusia itu adalah sebaik-baik kejadian. Dan bangsa Melayu itu mempunyai ciri-ciri kehebatan. Kalau tuan-tuan tengok buku yang saya susun, Bangsa Cinta Watan itu, bahawa bangsa Melayu ini di dalam darah dirinya ada darah Nabi Ibrahim alaihissalam, ada darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada terkait dengan Nabi Sulaiman alaihissalam dan Iskandar Zulkarnain. Ini ada dalam sejarah Melayu. Ada tertulis dan kita telah menemukan hakikat faktanya. Inilah yang cuba kami tampilkan, persembahkan dan kongsikan kepada semua hadirin dan khalayak di luar sana. Yang sebenarnya kalau nak tahu, kena sama-samalah kembara explore buku Cinta Watan atau Cinta Warisan dan Tanah Air, yang di dalamnya ada cerita tentang Nabi Ibrahim alaihissalam di kawasan alam Melayu ini, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Raja Iskandar Zulkarnain. Ini bukan cerita dongeng, bahkan ini adalah hakikat yang ditemukan oleh para doktor, ilmuwan, academician seperti Prof Soleha, Dr. Rohaida dan ramai lagi membicarakan tentang kehebatan bangsa yang saya yakin inilah dia yang akan membangkitkan kekuatan kita di alam Melayu Nusantara ini. Saya belum sempat membaca. Saya juga menjalankan usaha yang sama dalam bentuk saya, sebab saya akan mengadakan sebuah pementasan yang besar, Teguh Sejarah, seperti yang anak anda kita katakan tadi. Penting memahami sejarah itu. Saya duduk di Melaka hampir sebulan, bertanya pada kisah Melayu Melaka. Kemudian saya jumpa peranakan Siti untuk mengesan sudut pandang yang berbeza. Okey, satu Cinta Watan yang Tuan sebutkan tadi tentang Alexander, Iskandar lah, Nabi Sulaiman ataupun ya seterusnya gitu. Saya ke Gunung Jurai, ke Telaga Tok Said, Tok Syekh. Kemudian naik atas saya jumpa sekumpulan ahli tarikh. Dia pula menceritakan pada saya bahawa Nabi Sulaiman dan juga Saidina Osman pernah dipercayai ke situ. Apakah ini benar ada sudut pandang tuan? Baik, tak sangka ada sesi soal jawab. Tapi inilah sebenarnya yang merupakan satu apa yang nak saya sebut, fakta-fakta pada kita. Kita jumpa dengan orang-orang yang yakin maklumat-maklumat itu, mereka yakin bahawa ini pernah sampai. Saya kemukakan dalam buku Cinta Watan itu, IMS itu atau Alif Mim Sin itu, bahawa sejarahnya secara hakikatnya ada, bahawa di sinilah tempatnya Nabi Sulaiman alaihissalam mengarahkan tenteranya, Phoenicians, the best tentera di kalangan Nabi Sulaiman, dia panggil Phoenicians. Inilah yang membina istana-istana Nabi Sulaiman. So the Phoenicians ini datang dengan kapal armadanya ke Tanah Melayu untuk mencari emas, sampai ke Opir, Gunung Ledang, sampai ke Jerai. Di situ, ini semua tempat-tempat yang memang kawasan emas, dan sini yang dinamakan sebagai Semenanjung Emas dan tidak mustahil. Dan dalam buku tu saya kemukakan bukti bahawa ada satu istana hinggap Nabi Sulaiman di Kashmir, di Solomon Island, semua itu ada bukti.
Jadi tak mustahil kalau tuan-tuan guru kita, orang-orang yang punya mata hati yang celik, firasat dan kasyaf ni, dia orang, bukan tuan je, saya jumpa ramai orang, dia kata memang dah ada bukti-bukti bahawa telah sampai jejak. Dan kita tahu Nabi Sulaiman, ini mukjizat Nabi Sulaiman AS, dia naik dia punya kapet dia, terbang. Jadi ini memang saya ceramah kat mana-mana saya sebut. Nabi Sulaiman naik kapet terbang dia, ini memang ada di dalam sirah nubuah. Dan kita takkan nak tengok Nabi Sulaiman naik kapet terbang dekat Palestin, Jerusalem, bukan. Dia akan terbang sampai ke ufuk timur. That is dia punya mukjizat. Jadi tak mustahil sampai ke sini. Bahkan kita tahu dalam sejarah yang ditulis oleh Dr. Fahmi Bashar tentang ada kemungkinan Candi Borobudur itu juga merupakan hasil seni daripada arkitek-arkitek Nabi Sulaiman AS, yang kita tahu tentera-tentera yang bina ada daripada kalangan jin dan manusia. Ini memang ada termaktub dalam kitab nubuah, sirah, sama ada dalam Bible pun ya. Tapi itulah kita tahu banyak cerita-cerita Israeliat kat situ. Sebab tu kita tak boleh nak zahirkan dalam bentuk sirah nubuah yang sahih. Tapi kita yakin kalau ini yang kami lakukan, kami nak cari, nak telurusi agar dapat jumpa supaya kita yakin bahawa ini kehebatan alam Melayu Nusantara.